Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال الذين كفروا dan orang-orang kafir berkata, lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi, kami tidak akan beriman sama sekali kepada Al-Quran ini dan tidak juga kepada kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya. Walau tara idzal zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim, sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu dibawa berhadapan Tuhan mereka untuk dihisab. Yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul, masing-masing tuduh menuduh antara satu dengan yang lain. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru, orang-orang yang tertindas berkata kepada orang-orang yang sombong takabur yang menjadi ketuanya, laula antum lakunna mu'minin, kalaulah tidak kerana kamu menindas dan memperdayakan kami, tentulah kami sudah menjadi orang yang beriman. Pada hari kiamat, hari akhirat, ketika berhimpun di mahsyar, satu bala yang menimpa manusia ialah berkelahi sesama sendiri. Berkelahi, salah menyalah antara satu dengan yang lain. Orang kafir sesama mereka bercakap, kalau kita katanya berkelahi, bermusuh, salah menyalah antara satu dengan lain tentang iman. Sebagiannya menyatakan, kalau tidak kerana kamu menjadi orang mukmin, tetapi kerana kamu menjadi ketua kami. Selalunya disebutnya di sini alladzina istud'ifu lilladzina istakbaru, orang yang ditindas, maknanya orang lemah, orang yang dhaif berkata kepada orang-orang yang besar, orang yang sombong takabur yang menjadi ketua mereka, jika tidak kerana kami menjadi orang mukmin. Tetapi mengapa kamu jadi kafir? Kerana kamulah, kamu menindas kami, kamu memperdayakan kami, maka kami jadi begini, katanya. Perkelahian, permusuhan di antara orang mukmin dengan orang kafir ada tahapnya, ada cita-citanya. Cita-citanya jihad, cita-citanya syahid. Tetapi apabila permusuh di antara sesama mereka, yakni di sininya orang kafir dengan orang kafir, sesama mereka, mungkin mereka ini bertemu pada satu titik, iaitulah sama-sama kafir. Pada ketika ini tidak ada lagi orang-orang musuh yang paling dibenci oleh mereka selain daripada orang yang mereka sifatkan di sini alladzina istakbaru, orang-orang yang menjadi ketua kepada mereka. Orang yang menjadi ketua kepada mereka tidak disifatkan sebagai ketua, disebutnya alladzina istud'ifu, orang besar, orang-orang yang takabur, ataupun disebutnya di dalam terjemahan di sini orang yang menjadi ketua kepada mereka. Laula antum lakunna mu'minin, kalau tidak kerana kami menjadi orang yang mukmin. Mereka berkata, yang pertama sekali mereka berkata, lan nu'mina bihadzal Qur'an, kami tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak beriman kepada kitab-kitab yang sebelum daripada ini. Mereka berkata itu untuk menyatakan sebabnya. Mengapa sebabnya? Katanya kerana mereka mempersalahkan orang lain. Mereka tidak mempersalahkan diri mereka sendiri yang memilih, tidak, tetapi mempersalahkan pemimpin-pemimpin mereka. Orang kafir oleh kerana hidup mereka berasaskan nafsu. Mereka sentiasa melihat ke mana nafsu mereka menyuruh supaya mereka berpihak kepadanya.
Dan nafsu adalah satu penyelewengan, titik pemisahan yang paling buruk sekali kepada manusia. Nafsu di dunia mereka tidak sedar bahawa nafsu mereka itu sebagai musuh. Mereka sedar orang yang mengikat nafsu mereka itulah musuh pada mereka. Hakikatnya musuh yang mereka sukai, nafsu yang paling mereka sukai, itulah sebenarnya musuh. Itulah juga yang mengikat mereka daripada Al-Quran. Itulah juga yang meletakkan mereka menjadi satu kumpulan, namanya kumpulan kufar, yang melihat hanya dunia saja ada, tetapi akhirat tidak ada, hidup selepas dari mati tidak ada. Ayat yang kita baca ini berkaitan dengan kumpulan sebelum ini, kumpulan yang disebutnya mata hadzal wa'du wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bilakah kiamat ini akan berlaku jika kamu wahai Muhammad orang-orang yang benar? Kemudian datang pula ayat ini menyatakan lan nu'mina bihadzal Qur'an, kami tidak akan beriman kepada Al-Qur'an. Kalau Al-Quran ini menawar kepada mereka apa yang dikehendaki oleh nafsu, ditahu Al-Quran menawar kepada mereka, sudah tentu mereka mereka bukan beriman pada Al-Quran. Tetapi Al-Quran menyekat nafsu. Nafsu mereka merupakan jalan kepada neraka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu tak lihat wahai Muhammad orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsu. Maknanya mereka ini mempertuhankan hawa nafsu dan sekaligus merupakan syirik. Syirik ini bukan berada jauh daripada mereka, tidak, tapi paling dekat sekali, iaitu mempertuhankan hawa nafsu. Ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkan mereka dalam keadaan mereka berilmu. Orang yang sesat menurut hawa nafsu ini bukannya orang luar, tapi orang yang mempunyai ilmu. Tapi mereka memuja nafsu. Ilmu tidak mengawal mereka daripada neraka, daripada kesesatan. Inilah kita sebutnya ilmu merupakan senjata dua mata. Dia boleh makan kiri kanan, dia boleh bawa manusia ke syurga, dan itulah juga nafsu yang membawa manusia ke neraka. Orang-orang kafir ialah orang yang tidak menyadari bahawa Al-Quran lah yang menyekatkan hawa nafsu mereka, menyekat mereka. Katanya di sini lan nu'mina bihadzal Qur'ani, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran apa yang menjadi musuh pada mereka? Di dalam Al-Quran menyebut tentang halal dan haram. Halal dan haram menyebut tentang suruhan dan larangan. Suruhan dan larangan, haram dan halal, maksudnya ialah untuk menjamin keselamatan manusia. Jika halal dan haram tidak ada sempadan, manusia boleh ambil mana yang dia suka. Halal pun boleh, haram pun boleh. Sebenarnya yang haram itulah yang membahaya kepada manusia. Sama ada pada makanan, pada akidah, pada apa-apa sekalipun, dalam Al-Quran membahagikan kepada dua ini. Halal adalah jaminan untuk keselamatan mereka. Haram adalah amalan-amalan yang boleh membawa mereka kepada kemusnahan, kepada kebinasaan. Jadi oleh yang demikian, manusia di dalam dunia ini bergantung keselamatan mereka kepada Al-Quranul Karim. Tidak ada sebuah buku yang boleh menjelaskan secara terperinci halal dan haram. Semua ilmu yang kita dapati dalam agama, dalam pengajian Islam, berkisar sekitar halal dan haram. Semuanya itu merujuk kepada keterangan Al-Quran. Mana-mana yang tidak jelas diperjelaskan oleh mereka, tapi berasaskan kepada Al-Quranul Karim. Kita katalah banyak hari ini manusia baru sampai kepada tahapnya. Dulu halal dan haram ni letak pada perkara yang memabukkan. Sekarang untuk memperincikan lagi perkara yang memabukkan itu, satu perkara yang di kalangan ulama belum sampai. Selain daripada perkara yang memabukkan, haram, memabukkan. Tetapi pada ketika itu, selain daripada perkara yang memabukkan, mereka
hanya sampai kepada perkara yang jelas memabukkan. Banyak perkara yang boleh memabukkan manusia, mengganggu kesehatannya, mengganggu kesehatan, fikirannya juga boleh terganggu. Semuanya itu dia perincikan pada hari ini sebagai perkara-perkara yang haram. Dia ada di Yaman satu bahan yang tak ada di sini, saya pun dah lupa dah namanya apa. Bahan diperbuat daripada daun kayu. Bahan ini kalangan ulama pun bila dalam mesyuarat dibucik ke semua. Dia ada satu daun. Mana habis mesyuarat, maknanya kalau dia dah habis yang dimasuk ke sini itu mula daun tu, dia akan berhentilah mesyuarat, tak boleh. Ulama mereka cuba mempengaruhi ulama di Mesir, ini di Yaman saja. Saya lupa dah nama benda ni. Dipanggilnya dalam bahasa ini qad betul lah. Jadi dia mempengaruhi supaya menghalalkan. Boleh ulama-ulama ini nak cuba mempengaruhi sesama ulama supaya menghalalkan barang ini. Umum ulama selain daripada ulama Yaman menyatakan barang ini haram. Kerana dia samalah pun juga dengan dadah, samalah juga dengan barang-barang lain, sama dengan rokok, sama. Ulama dia bila berjalan dia ada satu bekal kat sini. Memang adalah, jaranglah manusia yang tak sampai kepada peringkat itu. Itulah dia, maknanya sampai pada hari ini pun ramai lagi, banyak lagi perkara-perkara yang tidak diselesaikan oleh kalangan ulama, tidak diselesaikan. Sebahagian daripada mereka dengan disebabkan nafsu mereka boleh berpendapat perkara-perkara yang sekalipun mengganggu pemikiran, mengganggu kesihatan, tetapi masih lagi nafsu itu mengatasi keputusan yang ditentukan oleh sumber-sumber hukum, terutama sekali Al-Quranul Karim. Lan nu'mina bihadzal Qur'ani wala billadhi baina yadayhi. Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran dan pada kitab-kitab yang terdahulu. Boleh sampaikah kepada perintah ini? Quran pun tak mahu, Yahudi, Taurat pun tak mahu, Injil pun tidak mahu. Tidak ada satu kuasa lain selain daripada nafsu yang menyatakan begitu. Saya nafsu. Orang kafir yang dimaksudkan di sini bukannya orang kafir yang tidak sebut kaum musyriki. Sebabnya surah ini turunnya surah ini turunnya di Makkah. Bila disebut orang kafir itu selalunya orang musyriki, tapi di sini bukan orang musyriki. Bukan orang musyrikin, orang yang memuja hawa nafsu, tetapi mereka tidak juga, nafsu mereka tidak menyuruh, tidak tertarik kepada berhala, tetapi kepada nafsu dia yang pertama sekali. Mereka ini tidak termasuk dalam golongan orang musyriki, tetapi golongan yang mempertuhankan hawa nafsu yang ada pada setiap zaman. Sampai kepada hari ini pun ada satu golongan yang meletakkan kebenaran itu apa yang dilihat oleh nafsu mereka. Walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl yaqulu alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Walau tara idz zalimuna, kalalah kamu lihat, walau tara sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim dibawa berdiri di hadapan mereka untuk dihisab. Orang zalim di sini ialah orang kafir yang memuja hawa nafsu, bukan kaum musyrikin. Sekalipun satu bahagiannya ialah orang musyrikin, tetapi lebih luas daripadanya lagi termasuk golongan yang memuja hawa nafsu. Kalau kamu lihat, wahai Muhammad, sungguh ngeri keadaan yang berlaku pada ketika itu, yaitu ketika mereka berada di hadapan Tuhan mereka, masing-masing tuduh-menuduh antara satu dengan lain. Tuduh-menuduh antara satu dengan apa yang dituduh mereka, laula antum lakunna mu'minin, kalaulah tidak kamu menindas dan memperdayakan kami, sudah tentu kami menjadi orang yang beriman. Ini pada hari akhirat. Pada hari akhirat ada lagi satu kumpulan yang mempersalahkan orang lain. Padahal Al-Quranul Karim sejak awal-awal lagi menyatakan tidak ada dosa yang ditanggung oleh orang yang tidak berdosa. La tazru waziratun wizra ukhra. Tidak ada satu dosa ditanggung oleh seorang lain yang tidak melakukannya. Dosa yang dilakukan oleh seseorang akan ditanggungnya sendiri, dia tidak boleh mempertanggungkannya kepada orang lain. Tetapi pada hari akhirat, oleh kerana
Ayat ingin menyatakan balak yang menimpa manusia ini ada datangnya daripada diri mereka sendiri, iaitulah tuduh-menuduh antara satu dengan lain. Peperangan saudara yang kita lihat pada hari ini, kita kata perang saudara lah di Mesir ini. Peperangan saudara adalah balak yang datang dari dalam sendiri, dari dalam mereka sendiri. Jadi oleh yang demikian sukar untuk dikenal pasti siapa musuh. Sebabnya musuh mereka itu adalah daripada bangunan yang mereka duduk juga, tempat mereka, jiran mereka. Sebelum ini mereka kenal Yahudi sebenarnya musuh mereka, Israel musuh mereka. Apabila sampai ke satu peringkat Yahudi itu sebenarnya musuh tapi jauh, tapi yang paling dekat sekali ialah keluarganya sendiri, bermusuh antara satu dengan lain akibat daripada selama ini mereka berbeza pahaman politik lah barangkali antara satu dengan antara perkaranya, dan mereka terjebak dalam satu krisis yang sukar diselamatkan. Rupa-rupanya krisis yang seumpama itu akan berlaku lagi pada hari mahsyar apabila orang kafir mempersalahkan antara satu dengan lain dan tentang sebab mengapa mereka sesat, mengapa mereka menjadi kufur, mereka tidak beriman. Kerana laula antum lakunna mu'minin, kalau tidaklah kerana kamu memperdayakan kami, tentulah kami menjadi seorang yang beriman. Ini disebutnya perbalahan, krisis, hiwar di sana, hiwar yang dinyatakan di dalam ayat 71 dan 31 ini panjang sebenarnya, dalam hampir sampai 10 ayat, sampai kepada ayat 36 menyatakan dialog antara dua kumpulan ini. Kaedah yang kita lihat di dalam Al-Quran, apabila sesuatu tajuk itu dibicarakan begitu panjang, maknanya perkara yang paling besar sekali, azab yang paling besar sekali pada hari akhirat, azab inilah azab tuduh-menuduh antara satu dengan lain. Ayat yang membicarakan tentang neraka, tentang seksanya berada di padang mahsyar dan lain-lain lagi, tidak sebanyak ayat yang menyatakan perkelahian sama sendiri. Lebih banyak ayatnya berkait dengan soal-soal tindas menindas, memperdayakan antara satu lain dengan lain, sampai pulanya kepada dakwah, sampai pulanya kepada harta benda, sampai pulanya kepada kejadian-kejadian yang berlaku dalam masyarakat, sampai pulanya kepada perutusan Nabi yang diseksa oleh sebahagian daripada orang kafir. Semuanya berbangkit pada hari akhirat dalam satu hiwar, sebutnya di sini, dalam satu hiwar. Jadi hiwar dalam ayat pertama ini berpunca daripada soal iman. Iman di sini bukan hanya iman syahadah, tapi iman tidak mempercayai bahawa Islam sebagai agama yang boleh menyelamatkan mereka. Krisis mereka, krisis kefahaman terhadap nilai sesuatu yang ada pada mereka, nilai halal, haram, iman dan kufur, suruhan dan larangan, itu yang berbangkit. Jadi ayat-ayat seterusnya akan menyambung lagi perkara ini, iaitu dalam ayat 32 dan hingga seterusnya bersambung tentang punca perselisihan antara satu dengan lain. Kemudian waqala alladhina istakbaru lil ladzina istud'ifu